Kalau tak menangis, tu tandanya satu dah mati, yang kedua pingsan, yang ketiga bisu. Itu tanda-tanda kalau bayi itu keluar tak menangis. Itu pengetahuan saya lah. Saya bukan doktor, tapi baca-baca dalam maklumat. Kawan saya pun sendiri ada yang doktor jadi maklumat yang saya dapat begitulah cerita dia. Kalau salah tolong betulkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan dah. Baik. Jadi ilmu manusia ada permulaan. Mula-mula tak tahu, kemudian baru tahu. Ilmu Allah Ta'ala tak dimulakan dengan tak tahu. Macam mana tu Ustaz? Macam mana jangan difikirkan. Wajib percaya sahaja. Tak mampu otak kita, pemikiran kita nak fikirkan. Memang tak disuruh fikir. Allah Ta'ala tak suruh kita fikir. Macam mana Allah Ta'ala yang tahu tak ada fikir? Patut kan belajar dulu. Tak disuruh fikir. Wajib percaya sahaja. Maka diketahuinya akan yang dahulu dan lagi akan datang. Yang dulu-dulu Allah Ta'ala tahu, yang akan datang pun Allah Ta'ala tahu. Jadi bila yang akan datang pun Allah Ta'ala tahu, perbatanlah fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala menguji seseorang dengan pelbagai ujian, cobaan, dugaan. Kalau kita kata cobaan, musibah, untuk mengetahui adakah orang yang diuji itu, hamba yang diuji itu beriman atau tidak, sabar atau tidak, redha ataupun tidak. Salah faham itu. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala dah tahu satu orang itu beriman ke tidak, redha ke tidak, sabar ke tidak. Habis itu kenapa Allah Ta'ala uji Ustaz? Sebab Allah Ta'ala nak zahirkan, tunjukkan kepada makhluk yang lain, makhluk yang selain manusia. Salah satunya malaikat. Kerana malaikat suatu ketika dulu, masa Allah Ta'ala nak jadikan manusia di dunia, malaikat mempersoalkan, Ya Allah, Engkau nak menjadikan makhluk yang akan merosakkan bumi, yang akan menumpahkan darah di bumi. Maka tatkala Allah Ta'ala uji, duga, beri musibah pada hamba-Nya, dan hamba-Nya itu beriman, sabar, redha, maka Allah Ta'ala nak zahirkan, tunjukkan pada malaikat yang salah satu makhluk yang lain selain manusia, tunjukkan pada malaikatnya bahawasanya manusia ini walaupun diuji tetapi beriman, tetap beriman, malah bertambah imannya, sabar, redha. Begitu juga makhluknya yang tak sabar, tak beriman, tak redha pun sama. Allah Ta'ala nak tunjukkan juga pada makhluk yang lain. Bukan sebab Allah Ta'ala nak tahu. Ini ulang kaji tuan-tuan, tuan-tuan dah belajar balik sesuatu agama. Ini kita ulang kaji balik, refresh balik, supaya keimanan kita, kepercayaan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin mantap, semakin teguh, tidak tergugat, tidak terganggu-gugat oleh mana-mana ajaran fahaman yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita ingat semula hadis yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, iaitu lebih kurang mafhumnya, umatku pecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Malah ada dilakukan. Kalau tak ingat hadis ni, ada orang buat lagu. Lagu ni dah lama dah. Nyanyi sikit Ustaz, 70. Sambung sendiri lah. Menyanyi dalam masjid pula. Ustaz menyanyi pula masjid, dah tak ada modal, nyanyi dalam masjid. Sambung sendirilah kan. 73 jalan. Sambung sendiri. Tak kat YouTube ni keluarlah lagu dia tu kan. Yang sampai hanya satu jalan. Itu dibuat lagu lah. Asalnya hadis. Yang
asal semuanya masuk neraka kecuali satu, yang mana aku dan sahabat-sahabatku di atasnya. Maka para ulama mensyarahkan hadis tersebut, yang selamat tu yang mana? Ahli sunnah wal jamaah. Berdalilkan lagi ayat Al-Quran yang lain. Allah Ta'ala beritahu, saya lupa ayat Qurannya, lebih kurang maksudnya, akhir zaman nanti akan ada banyak kerosakan, akan ada satu golongan dari ajaran yang sesat, akan timbul, akan zahir satu golongan yang akan menegakkan kebenaran. Mereka itu daripada kaum ini. Seketika Rasulullah menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah tepuk bahu atau belikan Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Rasulullah SAW. Maka daripada ayat Al-Quran dan hadis tersebut, perbuatan Rasulullah tersebut, ulama mensyarahkan bahawasanya cucu yang ketujuh kepada Abu Musa Al-Ash'ari itulah yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran tersebut, iaitu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang menjadi pelopor, salah seorang daripada dua orang imam pelopor ilmu tauhid, ataupun penyusun ilmu tauhid sifat 20 atau sifat 13. Kalau Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia berpendapat 13 sifat yang wajib dipelajari oleh umat Islam, sifat wajib bagi Allah. Baik. Jadi itu sebab kita hadir, tuan-tuan hadir untuk ulang kaji dan memperdalam tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Salah satu usaha yang diterjemahkan oleh Jawatan Agama Islam, selain doa setiap hari Jumaat, ya Allah, biarlah apa kiranya akidah kami yang mendandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, maka diwujudkan guru-guru takmir seperti saya untuk menyampaikan ataupun mengulang kaji. Dah baca apa ni yang rakyat Johor dah belajar semua agama Johor, ulang kaji lagi supaya lebih mantap, lebih memperdalam, dan seterusnya dapat menghalang sebarang ajaran yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai berlaku bila disampaikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi pelik, macam tak pernah dengar je, macam lain, macam sesat je. Jangan sampai berlaku begitu. Kalau sampai berlaku itu, maka terbuktilah bahawasanya ajaran sesat itu lebih dominan, lebih menguasai pemikiran masyarakat berbanding fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semestinya telah mantap hujahnya. Cuma kelemahan pengikut-pengikutnya untuk menegakkan hujah. Baik, sambung, panjang sangat ini bahas. Baik, jadi maka diketahuinya oleh Allah akan yang dahulu dan lagi akan datang. Dan yang sekarang dengan ilmunya yang satu, sekarang pun Allah Ta'ala tahu. Maka diketahuinya barang yang di dalam 7 petala langit dan yang di dalam 7 petala bumi, hingga suatu yang amat tersembunyi seperti kaki semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di dalam malam yang sangat kelam pun Allah Ta'ala tahu. Semut tu adalah semut kecil, hitam pula, itu semut hitam. Semut ada semut merah, semut hitam kan. Lepas tu dia jalan pula di atas batu yang hitam, bukan batu yang gelap, hitam tu. Waktu malam pula gelap, tak ada lampu. Allah Ta'ala tahu, dalam pengetahuan Allah. Kita aja kalau blackout tak nampak. Ni kalau blackout ni kuliah tangguh ni. Pasal tu tak nampak kitab. Saya bukan hafal kitab, baca. Dah tak hafal kitab, blackout tangguh ya tuan-tuan.
tangguhlah. Baik. Yang gelap kita tak tahu, yang terang kita tahu, nampak tahu kan. Allah Ta'ala tahu semua. Dan diketahuinya pula barang yang terlintas pada hati seseorang. Dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu niat kita. Tuan-tuan niat nak belajar, tuan-tuan niat nak menyampaikan, Allah Ta'ala tahu. Dan barang yang memandang oleh mata, apa yang kita pandang, Allah Ta'ala tahu. Pandang sengaja, pandang tak sengaja, Allah Ta'ala tahu. Tengah traffic light, ada amoy lalu tak cukup kain, faham aje lah tak cukup kain. Kan? Saya tengok traffic light Ustaz, alhamdulillah. Bila dah ada jalan tu tertengok lah macam mana saya. Kan nanti jauh orang tak dapat jalan. Tak. Niat kita tu dah betul. Ya. Allah Ta'ala tahu. Ada teringat kawan saya pernah cerita juga sini. Kawan saya, kawan jiran dan kawan baik lah. Jadi dia pun cerita, kita ni kalau terlihat aurat benda yang haram, contohnya aurat perempuan, satu kali pandang tak dosa. Jadi kalau kali kedua pandang dosa. Bagus ni saya kata, inilah kawan dunia akhirat. Bagus dapat kawan sini memperingatkan. Bukan senang. Kawan yang memperingatkan kita tentang akhirat. Ya tak? Jadi kita dah belajar. Pandang kali pertama tu dimaafkan, jangan tak sengaja. Pandang kali kedua dosa, haram. Ya, bagus ni. Jadi dia ada kesimpulan dia. Jadi bila ternampak kali pertama tu, kau lama sikit, astagfirullahaladzim, punya lain nasihat tu. Jadinya tu kesimpulannya tu lain punya. Kan? Oh ni lah kawan dunia akhirat, rupanya kawan yang mengajak dosa. Walaupun kali pertama ternampak tu dimaafkan, tetapi kalau memang sengaja dah ternampak terus ngikut aja matanya, itu dah niatnya dah lain. Allah Ta'ala tahu. Dia memang kali pertama ternampaknya tu. Tapi minit saat yang ternampak tu dimaafkan. Dah ternampak nak teruskan tu, itu dah niat lain. Allah Ta'ala tahu. Tetap Allah Ta'ala tahu. Tak payah menipu Allah Ta'ala. Ke akhirat, ya Allah, ini kali pertama aku lihat, ya Allah, kenapa dia ditulis dosa? Tak payah, Allah Ta'ala tahu. Baik. Jadi pilih kawan. Moral of the story, pilihlah kawan. Maka diketahuinya yang maujud, Allah Ta'ala tahu yang wujud. Dan yang ma'dum, ma'dum adalah tiada, yang tidak maujud, yang tak wujud, yang tak ada, Allah Ta'ala tahu. Maka tiada dikatakan ilmunya itu mudah dan payah dan usaha dan nazar. Allah Ta'ala ilmunya bukanlah senang, susah. Oh senang pun tidak. Senang pun maknanya ada usaha. Allah Ta'ala punya ilmu itu tak boleh dikatakan mudah, payah. Mudah tak boleh, payah pun tak boleh. Usaha dan nazar. Allah Ta'ala perlu berusaha, perlu nazar. Nazar tu apa? Iaitu pilih dan fikir. Allah Ta'ala perlu fikir dulu, buat uji kaji, eksperimen dulu, baru tahu tak. Itu makhluk manusia kita. Ni belajar-belajar tadi dah mula peperiksaan amali SPM kan. Belajar-belajar menuju SPM untuk apa? Untuk diketahui tahap pemahaman. Dalam kelas bolehlah cakap faham tak kelas? Faham cikgu. Nak tahu betul ke tidak faham tu, SPM diuji. Maka tujuan diuji itu untuk diketahui kefahaman betul-betul faham ataupun tidak. Saya faham Ustaz, cuma tak ingat. Oh, faham tapi tak ingat. Yelah, kan lama dah belajar awal tahun ni, periksanya dah setahun baru periksa. Oh, yelah. Ada je alasan dia kan. Lupalah.
Jadi usahalah supaya anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita kuat ingatan. Macam mana cara kuat ingatan? Kalau dari segi pemakanan, tuan-tuan mungkin lagi arif, tak makan kismis ke, makan multivitamin ke yang boleh menyambungkan sel-sel otak tu, macam-macam tu kan produk. Dari segi amalan, banyakkan baca Al-Quran, jauhkan daripada dosa. Baik, sambung. Maka diketahui oleh Allah akan segala yang wajib daripada zatnya dan segala sifatnya. Allah Ta'ala tahu apa yang Allah Ta'ala tahu, wajib akal. Apa wajib akal? Zat Allah dan segala sifat-sifatnya. Zat Allah dan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala tahu. Zatnya, dirinya dan segala sifat-sifatnya. Kita yang tak tahu. Ada berapa sifat Allah? 20 lah Ustaz. Itu 20 yang wajib kita pelajari. Itu pun menurut pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau menurut pendapat Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari 13. Kalau macam tu 99 tambah 20 Ustaz. Jadi berapa tu? Jadi 119. Kenapa tambah 99 nama Allah? Nama-nama Allah pun sifat Allah juga Ustaz. Betul. Tetapi bilangan sebenar bukan 119. Sifat Allah bilangannya tidak diketahui oleh makhluk, hanya Allah yang tahu, iaitu segala sifat kesempurnaan. Barang diingat, walaupun kita belajar sifat 13, belajar sifat 20, malah nanti akan ada di akhir pelajaran tauhid akan juga mempelajari 50 akidah tauhid. 50 akidah tauhid, iaitu dicampurkan 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus bagi Allah. Kemudian 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus bagi Rasul. Campur jadi 50. Ya. Tetapi bukanlah sifat-sifat Allah dan sifat Rasul itu, bukanlah sifat-sifat Allah itu sebanyak bilangan-bilangan 13, 20, 119 tadi, bukan. Sifat Allah ada banyak, tak terbilang, hanya Allah yang tahu. Habis kenapa belajar 20 saja, 13 saja? Kerana 20 atau 13 ini merangkumi sifat-sifat Allah yang lain dan ada dalam Al-Quran dan hadis. Baik, jadi Allah Ta'ala tahu tentang dirinya dan segala sifat-sifatnya, dan diketahuinya, yakni Allah akan segala yang mustahil, seperti syarik baginya, sekutu baginya, kawan baginya. Allah Ta'ala tahu tentang syarik, yakni sekutu. Macam mana? Yakni diketahuinya akan syariknya itu tiada mawjud sekali-kali. Tahunya Allah tentang mustahil akal, bahawasanya Allah Ta'ala tahu dirinya tiada syarik, tiada sekutu, tiada kawan. Dan jikalau ada, nescaya datang kebinasaan bahagian-bahagian dan diketahui segala yang harus. Kalaulah syarik, sekutu, kawan bagi Allah itu ada, nescaya datang kebinasaan. Macam mana datang kebinasaan? Kan bersatu teguh bercerai roboh. Bulat pembentung, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat, Ustaz. Muafakat membawa berkat, Ustaz. Itu makhluk. Yang namanya Tuhan tak boleh bersepakat, berkawan, bersyarikat, tak boleh. Contohlah, andai katalah nak difikirkan logik ni, saya pernah sebut sini, ulang lagi. Kalau satu orang nak buat satu titik yang kecil sahaja, tak perlu besar-besar, menggunakan 2 batang pen. Pen pun kalau boleh cari yang paling halus. Sepengetahuan saya yang paling halus 0.5. Kalau ada lagi halus, beritahu saya. Kalau tuan-tuan mungkin jumpa 0.5 paling halus lah yang saya jumpa. Itu kalau buat nanda tu pun macam nampak terampak pen merah. Dia tak boleh. Kita nak menanda tu kena pen 0.7. Nampak jelas, betul-betul, salah-salah kan.
0.5 ni macam nampak. Baik, pen merah. Baik. Jadi nak buat satu titik dengan menggunakan 2 batang pen yang ujungnya paling kecil, 0.5 contoh yang muncullah, yang realistik. Boleh ke tak boleh? Mungkin ada yang kata boleh Ustaz, tak ada masalah. Saya boleh tunjuk minggu depan. Ustaz datang, saya tunjukkan. Nak warna apa? Hitam, merah, biru. Ni. Saya tunjuk depan Ustaz live. Ni kita kosong. Ni 2 batang pen saya buat. Nampak? Satu titik. Saya akan bawa mikroskop. Tak payah mikroskop. Itu nak tengok mikroorganisma. Bawa kanta je cukup. Bawa kanta. Tak payah kanta lah. Cermata pinjam masa siapa cermata kan. Tunjuk. Nampak? Nampak Ustaz kan satu titik? Bukan satu titik. 2 titik tapi bercantum. Saya nak satu titik. Ustaz macam-macam. Contohlah. Nak buat dialog tu kan. 2 titik tapi bercantum. Saya nak satu titik. Jawapannya tak boleh. Tuan-tuan tak payah bawa pen kertas di depan tunjuk kat saya. Jadi memang susah, tak boleh. Bukan susah macam mana, tak boleh, tak dapat. Paling tidak pun 2 titik bercantum, nampak macam satu titik. Itu mungkin boleh. Maknanya pen saja pun 2 batang pen kecil nak buat satu titik pun tak boleh. Kena satu pen juga. Ini kan makhluk alam ni. 2 Tuhan nak buat satu alam, macam mana tu? Yang satu kata nak buat bumi sfera, yang satu kata nak buat bumi trapezium. Macam mana? Apa jadi bumi tu? Trapezium campur sfera. Nak nyebut pun tak tahu apa. Sfera yang sekarang ni lah, trapezium. Buka balik lah buku anak atau cucu kan, trapezium. Sedap namanya trapezium. Tu kan. Jadi tak boleh. Satu Tuhan nak turunkan hujan dekat Taman Seni Punai Berdana. Tuhan yang kedua kata aku tak nak turunkan hujan. Apa jadi kat Taman Seni Punai Berdana ni? Hujan ni tidak. Hujan separuh. Hujan separuh tak. Yang namanya Tuhan tu, apa yang dia nak mesti tertunai. Mana boleh tertunai separuh je? 50-50 lah dia. Tuhan boleh gaduh. Tak boleh berkongsi. Yang namanya Tuhan tak boleh. Apa nama niatnya atau kehendaknya tu separuh-separuh. Separuh terjadi, separuh tak terjadi. Tak boleh. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Maknanya tak diterima akal. 2 Tuhan, apatah lagi lebih daripada 2. Akal manusia yang waras tak dapat terima 2 Tuhan jadikan alam, apatah lagi lebih daripada 2. Kan ada fahaman yang bukan Islam, ada yang percaya ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Itu 2 pun tak diterima akal sebenarnya. Apatah lagi yang percaya lebih daripada satu Tuhan. Baik. Itu hujah dari segi akal, tetapi bertepatan dengan ayat Al-Quran. Ada yang klaim, ada yang mengatakan sifat 20, belajar sifat 20, belajar sifat 13, belajar Asy'ariyah Maturidiyah ini belajar ilmu akal. Ya betul. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi menyusun ilmu akal yang bertepatan dengan Al-Quran dan hadis. Bukan akal itu semata-mata, tidak. 2 orang imam ini menyusun dalil nakli Quran dan hadis dan dalil akli, bukan dalil akal semata-mata, tidak. Dan hakikat sebenar segala ilmu itu daripada Allah Ta'ala itu, termasuklah ilmu akal itu. Jadi kalau ilmu akal ini asalnya, asal wujudnya daripada ilmu falsafah dan sains itu untuk mempercayai tiada Tuhan, ketidakwujudan Tuhan, maka oleh 2 orang imam ini, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, digunakan ilmu yang sama untuk mematahkan hujah ketidakadaan Tuhan ini. Maknanya digunakan untuk menjadi hujah Allah itu wujud. Baik. Sambung-sambung baik. Baca sikit, cakapnya banyak Ustaz. Kita maaf.
Jadi jikalau ada nescaya datang kebinasaan bagian-bagian. Tak boleh ada syarik sekutu kawan bagi Allah Ta'ala. Itu dalam pengetahuan Allah. Dan diketahui oleh Allah segala yang harus ini yang mungkin, yang boleh ada dan boleh tiada. Ataupun lebih ringkas lagi makhluk. Allah Ta'ala tahu segala makhluk. Hatta hingga nafas ahli syurga, nafas ahli neraka sampai berapa pun Allah Ta'ala tahu. Dalam kitab Al-Jawharul Mawduh bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan, saya bacakan dekat Masjidul Hidayah Majalisi Alam. Pada bab kelebihan ataupun hikmah hari raya korban, apabila disembelih binatang korban, ingatlah, dalam kitab itu disebutkan, ingatlah bahawasanya di akhirat nanti mati akan dijadikan seekor kibas. Setelah itu disembelih kibas tersebut, mati dah tak ada. Siapa yang mendapat nikmat syurga kekal selama-lamanya, nikmat. Siapa yang masuk neraka, kalau dia orang mukmin tapi ada buat dosa, dia akan disiksa sebanyak mana dosa-dosa yang telah dilakukan, akhirnya akan masuk syurga juga. Tetapi orang yang tidak beriman langsung, mati dalam keadaan beriman dan tidak beriman, kufur, maka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Tak ada mati lagi. Siksa. Siksaan neraka yang paling ringan apa? Iaitu pakai terompah, selipar. Kalau tak tahu terompah, orang lama biasa tahu terompah. Kalau tak muda tak tahu terompah. tak jumpa. Bunyinya terompah, bunyinya macam pah gitulah bunyi. Tepah kan. Terompah. Dipakaikan selipar atau terompah yang sangat panas, punya panas menggelegak otaknya. Menjauh ngomong saking panasnya itu otaknya gelegak, itulah begitu panas, kerana panasnya hingga menggelegak otaknya. Itu siksaan neraka paling ringan. Baik. Jadi Allah Ta'ala dalam pengetahuan Allah semua, nafas ahli syurga pun, neraka pun Allah Ta'ala baik semua. Dan telah mentarif, mengertikan, memaknakan setengah mereka itu, iaitu ulama, akan sifat ilmu itu dengan katanya, iaitu sifat yang mawjudah, yang ada, lagi qadimah, tiada permulaan, yang menyatakan dengan dia segala maklumat daripada segala yang wajib akal Allah serta sifat-sifatnya, dan segala yang harus, ini harus akal, ini segala makhluk, dan segala yang mustahil akal, iaitu syarik, sekutu, kawan bagi Allah, atas barang yang muafakat dengan hakikat. Ilmu Allah Ta'ala itu bertepatan dengan yang sebenar. Hakikat itu menjadi yang sebenar lah. Hakikat itu perkara yang sebenar. Ilmu kita kadang-kadang tak bertepatan dengan yang sebenar, lain. Itu kena semak. Betul kau cakap ni, yang semak dulu. Itu sebab saya kalau kuliah bawa kitab, tuan-tuan boleh semak. Saya beritahu nama kitab ni kat mana, apa tajuk dia, boleh. Jadi semak sama-sama. Tak adalah kitab cakap lain, saya cakap lain, kan? Kalau tak disemak, kitab cakap lain, ustaz cakap lain, kan? Bahaya. Baik. Ilmu Allah Ta'ala muafakat dengan hakikat, bertepatan dengan yang sebenar, akan sebagai nyata yang tiada ihtimal lawan sekali-kali dengan satu jalan dua pun tak boleh diberikan. Maka keluar dengan yang nyata itu yang tiada nyata dengan dia suatu seperti dhan, lawan bagi ilmu yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu dhan ni apa? Kuat sangka. Dhan ini kuat sangka 70%. Dan syak ni 50-50. Syak wasangka orang kata, kan? Asalnya bahasa Arab tu syak 50%. Dan waham ni 30%. Maka tiada dinamakan ilmu. Kalau ada tiga perkara ini, syak, dhan dan waham,
70% ke, 50% ke, 30% ke. Itu contoh. Itu tak dinamakan ilmu. Dan keluar dengan atas barang yang muafakat dengan hakikat itu jahil. Yang namanya ilmu itu mesti 100%. Tak ada syak, don dan waham, sangka-sangka itu tak ada. Dan tak boleh juga jahil, iaitu jahil murakkab. Jahil ni kalau bahasa Melayu maknanya bodoh. Tak baik Ustaz cakap bodoh, kurang pandai. Kurang pandai. Murakkab ni bersusun, bertipik-tipik. Bodoh yang bertipik-tipik, bukan satu lapisnya bodoh, berlapis-lapis. Jahil murakkab. Sedap bahasa Arab. Jahil murakkab. Bahasa Melayunya lain macam begitu kan. Bodoh yang berlapis-lapis. Kuih lapis tu sedap. Bodoh lapis-lapis tu yang tak sedap tu kan. Kerana bahawasanya tiada nyata atas muafakat dengan hakikat. Kenapa dipanggil jahil murakkab, bodoh yang berlapis-lapis? Dia dah tak tahu. Dia sangka dia tahu. Itu lapis itu. Kalau orang yang satu lagi jahil, dia panggil apa? Jahil terbentang. Jahil yang memang buta kayu. Orang macam ni, dia memang tak tahu. Dan dia tahu yang dia tu tak tahu. Senang nak diajar. Kalau jahil murakkab ni, dia tu dah tak tahu. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Itu yang payah. Maknanya orang Melayu kata pandainya tak boleh diikut, bodohnya tak boleh diajar. Sampai tahap macam tu. Ada kepatahan. Mudah-mudahan kita terlindung daripada demikian. Alhamdulillah. Baik. Dan keluar dengan tiada ihtimal, jadi Allah Ta'ala tidak jahil. Kalaulah satu orang mengatakan Allah Ta'ala uji sebab Allah nak tahu, berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala uji suatu kaum untuk nak mengetahui yang mana yang beriman, yang sabar, yang redha. Ayat Al-Quran tu ada, tetapi dalam kitab tafsir maknanya bukanlah Allah Ta'ala nak tahu. Maknanya Allah nak zahirkan. Yudhirakum, linabluwakum ay yudhirakum. Allah Ta'ala nak tahu tu, iaitu Allah nak zahirkan. Sekali lagi saya akan ingatkan, sentiasa akan ingatkan, Al-Quran wajib kita rujuk kitab tafsir para ulama. Kalau tak pandai tafsir bahasa Arab macam saya, beli kitab terjemahan tafsir, bukan terjemahan Al-Quran. Baik, sambung. Dan keluar dengan tiada ihtimal lawan itu iktikad yang jazam, putus. Kerana bahawasanya ihtimal lawan dia dengan mensyakkan oleh yang orang yang mensyakkan dia. Jadi yang namanya ilmu tu, kita belajar tentang sifat Allah. Jadi kalau kita ni nak jadi orang yang berilmu, pastikan ilmu tu satu bertepatan dengan yang sebenar. Kan? Muafakat dengan yang hakikat, muafakat dengan yang sebenar, bertepatan dengan yang sebenar. Macam mana nak tahu sesuatu ilmu tu bertepatan dengan yang sebenar? Kitablah jawapannya. Kitab. Kalau pelajaran akademik, buku teks, sekolah buku teks. Kalau dekat universiti, buku rujukan. Kalau dalam bidang agama, kitab para ulama. Sebabnya ilmu yang sebenar itu wahyu daripada Allah Ta'ala, daripada Allah diturunkan ke Lauh Mahfuz, lalu diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia, sekaligus dan akhirnya kepada Rasulullah SAW secara berperingkat. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat sampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'un tabi'in.
dan akhirnya kepada kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab, dan akhir sekali kita dapat dalam bahasa Melayu. Itu sebab guru saya pun selalu pesan, belajar dengan berkitab, belajar dengan berkitab. Sebarang ilmu agama belajar dengan berkitab supaya pasti sumbernya. Baik, sambung. Dan kita kena yakin dengan teguh, iktikad yang jazam, percaya dah belajar ilmu itu, percaya 100%. Dan dikenali dengan segala maklum itu tiap-tiap yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Diulang balik, apa yang Allah Ta'ala tahu itu wajib akal, mustahil akal dan jaiz. Jaiz itu harus akal. Asal bahasa Arab jaiz, ditukarkan bahasa Melayu harus akal. Maka masuk di dalam yang wajib itu barang yang tiada kesudahan baginya daripada sifat kamalat Allah Ta'ala. Dicontohkan lagi yang wajib akal itu apa? Sifat kamalat. Kamalat itu apa? Kesempurnaan bagi Allah. Demikian lagi masuk dalam yang jaiz itu, yang harus itu barang yang tiada kesudahan, iaitu nikmat syurga dan azab neraka bagi ahli keduanya. Maka diketahuinya dengan tafsir perinci jikalau tiada hingga sekalipun seperti sifat kamalat bagi Allah Ta'ala. Ada cerita tentang syurga dan azab neraka, tuan-tuan. Di belakang kitab nanti, pada hujung kitab diceritakan apa-apa dia nikmat-nikmat syurga dan contoh-contoh azab api neraka. Supaya kita mencita-cita akan syurga dan berusaha menjauhi api neraka. Dan kata setengah ulama, diketahuinya dengan tafsir itu, perinci itu, barang yang ada baginya kesudahan. Adapun yang tiada baginya kesudahan, kata itu apa? Kata setengah ulama, sebahagian, tak semua. Maka mustahil bahawa diketahuinya dengan kehinggaannya. Maka kaul ini dhaif, lemah, tidak dapat dipegang akan diri. Jadi pendapat yang kuat, Allah Ta'ala tahu perkara yang tiada kesudahan sekalipun. Baik, cukup nakal ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar